Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf di atas kesilapan teknikal yang mana terputus sebentar tadi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Tadi siaran kita terputus sebentar. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk tag balik rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang menyangka telah tamat, namun tadi kita terhenti di pertengahan perkongsian doa Allahumma ayqidni fi ahabbis sa'ati ilaik. Lalu saya akan baca balik daripada awal doa. Sambil itu mohon jasa baik sahabat-sahabat tag rakan-rakan yang lain. Saya tak perasan siapa yang ada kecuali yang komen tadi. Lalu mohon tag rakan-rakan untuk tag balik sahabat-sahabat kita. Lalu tadi kita sedang membicarakan tentang doa yang terakhir. Imam Ghazali bawakan 4 doa pada bahagian doa sebelum tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Satu doa yang masyhur, yang terkenal kerana ada dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian doa Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Dan yang ketiga, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Yang mana sahabat-sahabat ada kitab, maka boleh rujuk kepada doa-doa ini. Saya akan ambil doa yang terakhir yang ada pada muka surat 71. Yang mana Imam Ghazali mengajar kepada kita untuk membaca doa ini sebelum tidur. Allahumma, terjemahnya adalah ya Allah, ayqidni, bangunkanlah daku, bangkitkanlah daku, fi, pada, ahabbis sa'ati ilaik, sebaik-baik masa yang disukai olehmu. Lalu ya Allah, engkau, apakah waktu yang paling engkau suka hamba-hambamu bangun? Bangunkanlah aku pada waktu itu. Semestinya pada waktu malam, untuk beribadah pada waktu malam. Sebab itu kita doa begitu. Kemudian wasta'milni, dan pergunakanlah daku ya Allah, bi, pada, dengan, ahabbil a'mali ilaik, sebaik-baik amalan yang disukai olehmu. Ya Allah, ketika mana engkau bangkitkan aku daripada tidur, maka ketika mana aku berada dalam situasi berjaga, maka apakah amalan yang paling engkau suka ya Allah? Maka jadikanlah aku menyibukkan diriku pada amalan tersebut. Jadikanlah aku menyibukkan diriku pada amalan tersebut. Kemudian, kenapa kita nak buat amalan yang Allah suka? Hatta tuqarribuni ilaika zulfa, sehingga engkau hampirkan daku kepadamu. Engkau hampirkan daku kepadamu. Lalu kita nak bangun pada waktu yang Allah paling suka. Kita nak buat amalan yang Allah suka. Kenapa? Supaya kita boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita doa lagi. Wa tub'iduni min sakhatika bu'dah. Dan supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, engkau jauhkan aku daripada kemurkaanmu, daripada kemarahanmu. Kemudian kita minta as'aluk fa'atini, ya Allah, aku meminta akan engkau, maka engkau kurniakanlah padaku. Wa astaghfiruk, aku memohon keampunanmu ya Allah, faghfirli, maka ampunilah daku. Wa ad'uk, aku meminta kepadamu ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah, fastajibli, maka perkenankanlah segala doaku. Maka daripada sini kita nampak bagaimana sebelum tidur kita dah minta supaya Allah berikan yang terbaik ketika mana kita bangun daripada tidur. Kita sekarang ni belum tidur lagi, baru nak tidur. Tetapi amalan, perbuatan yang boleh mendatangkan keredaan Allah, keredaan Tuhan, maka pada waktu itu kita dah minta sebelum tidur. Jauhnya doa ini, apa hebatnya doa ini, kita bukan minta tidur dalam keadaan tidur yang selesa, tidur yang baik. Tapi apa yang kita nak buat waktu bangun tidur, kita dah minta sekarang sebelum daripada
daripada tidur. Minta untuk dibangunkan pada waktu yang Allah suka, dengan amalan yang Allah suka, supaya kita boleh mendekatkan diri kepada Allah, jauh daripada kemurkaan Allah. Dan kemudian kita minta Allah ampunkan kita, Allah kabulkan doa kita. Maka ini adalah doa sebelum daripada tidur. Siapa yang azam untuk amalkan? Kita belum sampai lagi pada tajuk apa untuk tidur dalam kitab Al-Adhkar. Nanti kita akan belajar di sana. Pasti di sana ada lagi banyak doa beserta dengan rujukan-rujukannya. Kata Imam Ghazali rahimahullah pada perenggan kedua muka surat 71, pada perenggan yang kedua, setelah itu, lalu ketika mana dah baca doa, setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Kemudian penghujung surah Al-Baqarah daripada Amanar Rasul. Baca daripada ayatul kursi, baca daripada Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Yang keempat, Al-Falaq. Yang kelima, An-Nas. Dan yang keenam, Al-Mulk sebelum daripada tidur. Lalu baca surah-surah ini. Baca surah-surah ini sebelum daripada tidur, kata Imam Ghazali. Lalu adakah lepas tu nak buat apa? Diam sahaja? Kata Imam Ghazali, tidak. Dan berusahalah dalam keadaan bersuci, berwuduk sebelum tidur. Dan maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik ruhnya ke atas arash, dan akan ditulis seperti orang yang sembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur. Lalu waktu tidurnya bila dia amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW ini, dia berwuduk, dia membaca ayat-ayat ini, dia berterusan berzikir sampai dia tidur, maka tidurnya itu adalah ibadah. Kata Imam Ghazali, dan apabila engkau bangun daripada tidur, lalu kalaulah bangun daripada tidur, nak buat apa? Maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Kita mulakan kitab dengan amalan ketika mana bangun daripada tidur. Muka surat yang ke-13. Lalu sahabat-sahabat boleh rujuk balik muka surat yang ke-13. Rujuk balik muka surat yang ke-13. Adab-adab bangun tidur nak baca apa? Panjang doa dia. Lalu kita dah baca pada permulaan Ramadan tempoh hari. Maka kata Imam Ghazali, amalkan apa yang telah disebutkan sebelum ini. Lalu Alhamdulillah, apa Kak Norizita kata, apa dah amalkan. Sa'adiyah Hasan kata, okey dah, Alhamdulillah. Moga Allah istiqamahkan kepada yang dah. Moga Allah berikan kekuatan kepada yang belum. Kata Imam Ghazali, dan apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Catat dekat situ, muka surat 31. Dan kekalkan olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Lalu bangun tidur nak buat apa? Sebelum subuh nak buat apa? Lepas subuh nak baca wirid apa? Nak sibukkan dengan 4 amalan tu selepas subuh sampailah matahari terbit. Lalu sampai bila nak buat semua ni? Kata Imam Ghazali, istiqamahkanlah sehingga ketika mana meninggal dunia. Istiqamahkanlah amalan-amalan ini. Kata Imam Ghazali, dan apabila engkau merasa susah untuk mengistiqamah tertib amalan-amalan ini, susah sangat, permulaannya tak biasa, nak sibukkan diri dengan doa-doa, wirid-wirid, bacaan-bacaan, susah sangat. Kerana tak biasa, maka kata Imam Ghazali, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit ketika mana menelan ubat yang pahit. Maka macam mana orang yang sakit, waktu itu dia susah nak makan ubat. Ubat tu pahit, ubat tu tak best, ubat tu dia susah nak makan. Makan mungkin muntah dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, sebenarnya bila kita susah nak mengamalkan amalan ini, bila kita susah nak mengamalkan amalan ini, maka sebenarnya pada waktu itu hati kita sakit, tak biasa. Nafsu kita pada waktu itu sakit, tak biasa. Maka macam mana untuk tubuh luaran kita bila kita sakit, kita bersabar atas ubat yang pahit. Kita makan juga walaupun ubat tu tak sedap.
maka kekalkanlah, istiqamahkanlah amalan-amalan yang kita dah baca pada awal buku ini, walaupun ianya berat, walaupun ianya susah, kerana diri kita tak biasa, nafsu kita tak biasa, dan kita punya hati tak biasa. Maka bersabarlah, kata Imam Ghazali, seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah payah selama 100 tahun. Lalu kadang-kadang rasa susah sangat. Amalan tu nak amalkan susah. Kalau nak istiqamah, susah sangat. Maka pada waktu itu, kata Imam Ghazali, renungkan. Kalaulah kita hidup 100 tahun pun dalam keadaan susah begini, umur kita masih pendek. Sebab akhirat itu tak ada penghujung. Akhirat itu abadah, selama-lamanya. Akhirat itu khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Lalu kalaulah hidup 100 tahun sekalipun dalam keadaan begini, nak istiqamahkan amalan ni, kena susah payah. Maka kata Imam Ghazali, satu, pujuk nafsu ini macam makan ubat. Walaupun tak sedap, mesti diteruskan. Yang kedua, kata kepada diri, kalaulah 100 tahun pun macam ni, maka ianya masih masa yang pendek nak banding dengan akhirat yang selama-lamanya. Sangat pendek banding dengan akhirat yang selama-lama. Sebab itu kata Imam Ghazali pada muka surat 72 ini, maka itu adalah masa yang dianggap singkat. Kenapa singkat? Padahal hidup 100 tahun mungkin. Kenapa? Bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat. Lalu nak senang tak ke akhirat? Maka bersusah-susahlah dekat dunia. Pada waktu istiqamahlah pada waktu itu atas amalan-amalan yang berat tadi. Kata Imam Ghazali, dan engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kerana hanya mengkehendaki kerehatan beristirahat 20 tahun misalnya. Apakah maksudnya? Yang pertama tadi, beritahu diri kita ini adalah umpama makan ubat. Yang kedua, beritahu diri kita 100 tahun pun kalau susah macam ni dalam untuk istiqamahkan amalan masih pendek. Sebagai contoh kata Imam Ghazali, orang ketika mana dia nak pencen dalam keadaan tenang, lalu katakanlah berapa lama dia boleh hidup selepas pencen? 20 tahun kata. Lalu untuk hidup senang 20 tahun itu, apa dia buat baki 40 tahun? Apa dia buat? Ataupun 30 tahun. Apa dia buat? Dia kerja siang dan malam. Dia mungkin bergaduh dengan sebahagian orang untuk kekalkan jawatan, dapat jawatan. Dia mungkin waktu belajar, Masya Allah, dia belajar siang dan malam. Daripada usia tadika dia dah belajar. Kemudian sekolah rendah dia dah belajar. Walaupun nak kena bangun pagi dia tak suka, dia bangun. Walaupun pada waktu itu dia tak suka, waktu malam lepas dah belajar sepanjang hari, waktu malam ada pula tuition, tapi dia belajar. Kemudian dah habis rendah, masuk menengah, ada peperiksaan yang mungkin beberapa malam dia tak tidur. Dah habis itu, masuk ke college university. Pada waktu itu dia bersusah payah. Lepas habis college dan university, dia tebalkan muka dia cari kerja. Satu ke satu syarikat dia pergi. Tak dapat. Rejection. Dia usaha. Kenapa dia buat? Ketika mana dah terima kerja, bermula daripada gaji yang rendah, kena marah dengan bos, kena maki, kena ejek, kena perli, kena macam-macam. Semua dah macam-macam buat. Kenapa? Sebab dia nak senang, kalau tempoh paling lama pun 20 tahun. Kerana nanti usia 65 bila dia dah pencen, dia nak senang. Usia 25 yang mana kadang-kala tak senang pun. Banyak orang ketika mana dah pencen masih lagi belum senang. Masih lagi kena buat sesuatu. Walaupun dia dah usaha habis-habisan dahulu ketika mana masih muda. Sebab itulah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, engkau fikirkan. Disuruh kita fikir. Bagaimana nak fikir? Bagaimana waktu engkau bekerja, engkau boleh sabar
di dunia ini. Sabar bagaimana? Menahan derita. Kadang-kala waktu bekerja gaji tak cukup, dalam keadaan lapar. Pada waktu itu jalan kaki mungkin. Kalau dulu jalan kaki kerana tak ada kenderaan. Bas pun tak ada, jalan kaki. Nak pergi belajar jalan kaki. Nak pergi tempat kerja berjalan kaki. Dan menahan susah serta kehinaan. Kena hina mungkin. Kena hina pada waktu itu dengan kawan-kawan. Kena hina pada waktu itu dengan pesaing. Kena hina pada waktu itu, macam-macam kena hina. Bahkan ada yang kena hina berbulan-bulan. Bahkan ada yang kena hina bertahun-tahun. Kenapa dia sanggup melalui susah pada waktu muda dia, pada waktu remaja dia? Kata Imam Ghazali, hanya kerana mengkehendaki supaya dia dapat berehat, istirahat 20 tahun misalnya pada penghujung hidup. Ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana dia dah berusia, dia nak rehat. Pada waktu tu dia nak ada simpanan yang elok. Pada waktu itu dia tak nak dah bekerja. Yang mana itu tujuan dia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit susah yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi, yang tidak ada kesudahannya. Maka kenapa tak boleh sabar, kata Imam Ghazali? Akhirat itu kekal selama-lamanya. Baru sehari amalkan amalan ni kita rasa berat, dah tak nak buat lah. Esok tak nak buat lah, susah betul nak buat amalan ni. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ahlan-ahlan sandera. Sandera Ramadan Mubarak. Saya pun tak faham apa dia sebut, tapi dia sebut Ramadan Mubarak. Daripada semalam sandera ni bersama, daripada waktu tadarus. Saya pun tak pasti bahasa apa ni. Dia kata tudus, salam, waalaikumsalam sandera, ahlan-ahlan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu itu Imam Ghazali sebut, betulkan persepsi kamu, betulkan diri kamu, betulkan pada waktu itu cara berfikir. Jangan baru sehari kita belajar semalam, baru buat semalam, susah juga ya amalan ni. Kita lupa untuk dunia berapa banyak kita susahkan diri kita. Untuk kebahagiaan sementara, berapa banyak yang kita susahkan diri kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Kata Imam Ghazali, dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Jangan terlalu panjang sangat angan-angan. Maka angan-angan itu akan merosakkan ibadah kita. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Dan katakanlah di dalam hatimu, bersabarlah wahai diri untuk hari ini. Pujuk diri kita. Pujuk diri kita ketika mana diri kita rasa berat, diri kita rasa susah untuk melakukan ketaatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali, bersabarlah engkau pada hari ini. Mungkin engkau akan mati pada waktu malam. Dan bersabarlah pada malam ini. Mungkin engkau akan mati pada esok pagi. Lalu kalaulah contohnya kita sedang buat amalan yang kita rasa berat pada waktu malam, pujuk diri kita, mungkin ini malam yang terakhir, esok dah tak ada peluang. Kalaulah rasa berat ketika mana nak beramal pada waktu siang, pujuk diri kita, mungkin ini adalah siang yang terakhir, malam nanti dah tak dapat peluang. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu, dan tidak datang dalam keadaan yang tertentu, dan tidak datang pada umur-umur yang tertentu. Tak ada. Lalu apa jaminan yang kalaulah kita malas buat ibadah pada waktu malam, kematian tak datang pada waktu tu. Kalaulah waktu siang, maka kematian pada waktu itu tidak datang waktu siang. Lalu kata Imam Ghazali, tak, pujuk diri kita. Kalaulah waktu itu rasa berat nak beramal, pujuk, kerana mungkin ini adalah siang yang terakhir ataupun malam yang terakhir. Kerana apa? Kerana kematian pasti akan datang. Oleh itu, kata Imam Ghazali, bersiap-siap untuk menghadapi kematian adalah satu kepastian pula. Macam mana kita pasti kita tahu dengan pasti mati itu akan datang.
Maka samalah juga untuk benda yang pasti kematian. Kita pada waktu itu nak berusaha, kita pada waktu itu nak menjaga amalan, kerana itu pun adalah pasti. Berusaha untuk yang pasti, usaha itu pun adalah pasti. Itu maksud Imam Ghazali. Contoh, bila seseorang tu tahu, kalaulah dia bekerja bersungguh-sungguh bulan Ramadan ini, maka dia pasti akan dapat bonus. Sebab itu memang dia punya peraturan syarikat. Siapa yang contohnya give more untuk syarikat pada bulan Ramadan, dia akan dapat bonus contohnya setahun gaji. Tapi syarat dia mesti usaha sungguh-sungguh. Lalu untuk sesuatu yang dah pasti, bonus setahun, maka untuk itu apa yang dia kena buat? Dia pasti kena usaha, baru dia dapat bonus itu. Sebab itu kata Imam Ghazali, kita dah tahu mati itu pasti, maka berusaha untuk kematian itu pun mestilah menjadikan satu kepastian yang kita kena buat. Kata Imam Ghazali, oleh itu bersiap-siap untuk menghadapi kematian adalah satu kepastian pula. Dan bersiap-siap untuk menghadapi kematian adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kerana kebahagiaan dunia pada waktu itu belum pasti. Kadang-kala kita usaha banyak macam mana sekalipun, kadang-kala tidak dituliskan rezeki itu untuk kita. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali nafas sahaja lagi. Maka pada waktu itu janganlah panjangkan, janganlah angan-angan itu terlalu panjang. Kata Imam Ghazali, begitulah hendaknya engkau nasihat dirimu setiap hari. Setiap hari kena pujuk diri ni, kena pujuk nafsu ni, kena nasihat diri ini supaya istiqamah dalam beramal. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan, menganggap bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi. Tak apa, usiaku panjang 50 tahun lagi. Lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat baik, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu. Contohnya kita kata, tak apa, panjang lagi usia aku 50 tahun. Bila kita yakin begitu, kita anggap begitu, apa yang berlaku? Nafsu ini dia takkan ikut. Bila kita kata buatlah baik kepada nafsu, nafsu kita kenapa nak buat baik? 50 tahun lagi usia, banyak lagi waktu nak bertaubat, banyak lagi waktu pada waktu itu yang kita boleh kembali pada Allah. Nafsu takkan ikut. Sebab dia tahu usia dia panjang lagi, tempohnya panjang lagi. Kata Imam Ghazali, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti ia akan menolak nasihatmu, dan pada waktu itu akan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Kata Imam Ghazali, maka paksalah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika mana engkau mati kelak dengan kegembiraan yang tidak ada kesedahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan, tak apalah, memang panjang lagi usia, sampai usia 50 tahun, memang panjang lagi, maka waktu itu nafsu pun ambil ringan, diri pun ambil ringan. Maka tangguhkan taubat, tangguhkan untuk beramal. Tak apalah, esok baru buat, lusa baru buat, dah pencen nanti baru buat, ketika dah tiba waktu ni baru buat. Kemudian dia tak nak buat sekarang. Maka pada waktu itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil peduli dalam perkara ini, pasti engkau akan menyesal, kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu, engkau pasti akan menyesal kerana membazirkan waktu, mensia-siakan waktu dengan penyesalan yang tidak ada kesudahan. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab yang menyebut, wa indas sabahi yuhmadul qaumus sura. Apakah terjemahannya? Dan ketika mana datangnya waktu pagi, akan dipuji kumpulan yang telah berjaya bergerak berjalan pada waktu malam. Apakah maksud pepatah ini? Maksud daripada pepatah ini, bila tibanya pagi, kumpulan yang dia dah bergerak awal, waktu malam dia korbankan tidur dia. Padahal tidur tu enak,
Tidur tu seronok. Siapa yang tak suka tidur dalam keadaan selesa atas tilam, pada waktu itu ada kipas, ada aircon, dia tidur seronok. Tetapi dia korbankan tidur dia, dia korbankan kesenangan dia. Maka pada waktu itu ketika mana pagi, dia mulakan perjalanan pada waktu malam, dia mulakan perjalanan, maka pada waktu pagi dia akan sampai pada matlamat dan tujuan. Ini pepatah Arab menyebut. Manakala orang yang mana dia kata tak apalah, waktu pagi nanti baru gerak, lalu malam tu dia tidur. Lalu ketika mana dia bangun pada waktu pagi, dia tak akan sampai pada matlamat lagi. Dia masih lagi dekat takuk yang sama, dekat tempat yang sama, dekat katil dia yang sama. Sebab itu lihatlah nota kaki yang ke-6. Maksud pepatah ini ialah kumpulan yang berjaya berjalan di waktu malam. Dia buat pengorbanan. Mereka akan sampai ke tempat tujuan di awal pagi. Lain halnya dengan kumpulan yang tidur sahaja pada waktu malam. Dia tak nak bergerak daripada waktu malam. Mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan orang yang berjaya, menggunakan masa mereka dengan bijak. Manakala kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang akan mengalami kerugian dan juga penyesalan. Inilah maksud Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali, kelak masing-masing kat dunia ni dia boleh buat apa dia nak. Masing-masing. Sama ada rajin ataupun malas. Sama ada nak beribadah ataupun tak nak. Namun kata Imam Ghazali kena ingat. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan. Masya Allah. Seolah-olah Imam Ghazali dia telah faham akan apa yang bakal berlaku daripada nas Al-Quran dan hadis. Sebab itu kata Imam Ghazali, aku dah ajar. Aku dah ajar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab apa, dalam kitab ini, bahkan dalam kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Hamba, kata Imam Ghazali, aku dah ajar. Aku telah tunjukkan cara dan jalan bagaimana pada waktu itu untuk mengamalkan apa masa yang ada, waktu yang ada. Kata Imam Ghazali, dan apabila dah mati kelak, barulah segala apa yang aku sebutkan daripada awal buku ini, engkau akan nampak kenyataan dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan sesungguhnya kamu akan ketahui kebenaran ba'dahin, yang telah dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Itulah ketika mana dah meninggal dunia. Kata Imam Ghazali, setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka kami akan sebutkan pula kaifiat, cara untuk engkau sembahyang, cara untuk puasa, cara berkenaan tentang adab-adab sembahyang jemaah dan juga adab-adab sembahyang Jumaat. Lalu inilah penerangan yang sangat jelas yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka kata Imam Ghazali pada muka surat yang ke-75, adab-adab mengerjakan solat. Apakah adab-adab mengerjakan solat? Kata Imam Ghazali, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, dah bersihkan najis pada badan, kotoran pada badan, pada pakaian, dan tempatmu telah dibersihkan, maka apakah yang seterusnya? InsyaAllah yang ini kita akan sambung esok insyaAllah. Lalu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan kita. Dan terima kasih kerana telah bersusah payah bersama. Mohon maaf di atas kesilapan teknikal sebentar tadi. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Bidayatul Hidayah, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.